Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah janji nak live, kena live. Okey, selamat tengah hari, selamat petang. Dah makan tengah hari ke belum? Dah pukul dah pukul 3 sure semua dah makan ya. Seperti dijanjikan ya, Dr. Ju dah janji beberapa hari lalu yang Dr. Ju nak live pasal gatal. Pasal gatal So, macam mana dengan PKP you all? Sekarang dah di-extend lagi sampai pertengahan bulan, mungkin akan di-extend lagi, sabar je lah sebab keadaan sekarang kita tengok semuanya tiap hari 4,000 ke atas, sangat-sangat menakutkan Dan baru-baru ni ada doktor juga yang kena dan dia post dan dia bagi tahulah COVID is real. Selama ni orang duk main-main kan COVID is real. Dan ada juga baru-baru ni seorang staff nurse juga meninggal korban COVID. Wow, sangat-sangat menyedihkan Jadi COVID bukan main-main, COVID is real. Okey, hari ini waalaikumsalam semua. Siapa yang ada tu? Ida, Yusnita, Hamidah, Nur Ashikin. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Anita. Lagi apa? Nur Cahaya. Wah, Nur Cahaya lagi. Okey, siapa lagi? Masuk lagi. Siapa dia? Musalmah Yusof. PKP 2 asyik garu je, garu kepala. Banyak orang garu kepala sebab tak ada duit. Garu kepala sebab memang gatal, garu kepala. Kenapa lagi tu? Sebab kelumumur. Banyak lagi. Waalaikumsalam Hayati. Kita ada siapa? Okey Legenda. Nur Laila, kita ada Rokia, kita ada hari ni suka sebut orang Ita, Ita, Emilia, Abel, siapa lagi? Okey, so kita mula tajuk hari ni. Tajuk hari ni adalah gatal-gatal ataupun itchiness. Siapa selalu gatal sana, gatal sini, gatal hidung, gatal tekak, gatal kulit, gatal anu-anu, semua kena gatal kan? Okey, selamat petang Syed Shani. Okey, so dia ada banyak sebenarnya punca gatal. Dia gatal tu boleh satu badan, boleh juga satu tempat sahaja. Mungkin kat tangan sahaja. Orang kata kalau gatal sebelah kanan nak dapat duit, gatal sebelah kiri nak hilang duit. Betul ke? Siapa yang percaya tu? Kadang-kadang bendanya betul kebetulan tu tak tahulah So antara kenapa kita gatal sebenarnya? Kenapa kita gatal? Gatal tu selalunya berlaku dekat kulit, dekat luar lah, bahagian kulit lah kan. Kulit, mana-mana kulit, dekat mana-mana kulit lah Jadi gatal tu, kulit kita adalah satu organ yang terbesar dalam badan kita yang terdedah dengan apa ada kat luar. Jadi dalam kulit kita ni sebenarnya ada askar-askar yang banyak. Askar-askar yang banyak. Dia ada first liner untuk protect kita punya tubuh daripada invader. Dia macam satu negara, badan kita adalah satu negara yang besar. Kita ada front liner untuk untuk mempertahankan negara. So dekat kulit kita ada banyak askar-askar dia, iaitu kita punya sistem immunity kita untuk mempertahankan diri kita daripada invaded by ataupun daripada diserang oleh benda-benda yang tidak sepatutnya masuk ke dalam badan. Serangan boleh daripada luar, serangan boleh daripada dalam. Jadi kenapa kita gatal? Sebab bila kita ada serangan daripada luar, contohnya ada kena gigit semut, ada gigit semut, dia ada bawa toksin dalam tu. Jadi badan kita nampak, ada benda nak masuk dalam badan kita. Jom kita sama-sama lawan. Masa dia lawan tu lah dia keluarkan beberapa senjata badan kita untuk mempertahankan diri kita. Dan waktu tu lah kita rasa gatal. Jadi sebenarnya gatal ni sebenarnya berpunca daripada badan kita bertindak balas untuk protect tubuh kita. Itu adalah
kalau gatal. Jadi gatal tu boleh daripada dalam juga. Mungkin dalam badan kita ada bahan toksik juga. Jadi ada bahan toksik yang pergi dekat kulit. Bahan toksik itu sampai bukan saja kat dalam darah, dia pergi sampai ke dekat sebab darah kita pergi everywhere. Dia pergi dekat ujung, selalu darah yang kecil-kecil dekat ujung sana, dan menyebabkan juga badan kita tengok ada benda asing. Ada benda asing, so badan kita juga nak mempertahankan. Jadi dia bertindak balas. Contohnya juga kalau kita ada misalan masalah buah pinggang, nanti Dr. Ju akan cerita. Maknanya kalau kita ada satu yang ekstra dalam badan kita, contohnya terlebih urea, ataupun mungkin you makan ubat yang salah, benda tu boleh pergi dekat salur darah dekat kulit kita, sebab salur darah kita everywhere, dan benda tu pergi sampai ke tahap kulit. Jadi badan kita akan bertindak balas. Jadi waktu bertindak balas itulah kita rasa gatal, sebab badan kita akan keluarkan kita punya bahan-bahan untuk melawan benda asing tu. Itu punca kenapa kita gatal. Jadi kenapa kita ada apakah antara punca-punca antara sebab-sebab kita gatal? Yang paling selalu kita gatal sebab kulit kita kering. Sebab kulit kita kering. Bila kulit kita kering tak cukup minyak. Bila tak cukup minyak, dia crack. Dia kadang-kadang boleh sampai merekah. Kadang-kadang bila kulit kering sangat tu, dia menyebabkan urat saraf dekat dekat luar ni distimulat, dirangsang. Apa-apa benda yang terkena kita semuanya senang kena rangsang. Jadi bila kulit kering, itu adalah masalah yang paling sering, yang bukan patologi, maknanya bukan ada masalah lain, tapi gatal cuma disebabkan oleh kulit terlalu kering. Itu adalah yang biasa sekali. Jadi kalau kulit kering tu kenapa? Kulit kering mungkin kalau anda tak cukup minum air. Tapi kadang-kadang kita dah minum air banyak pun kering juga. Mungkin sebab usia, mungkin sebab ataupun mungkin sebab ada hormonal imbalance. Jadi punca utama sekali adalah kulit kering. Jadi kita kena mengatasi kulit supaya tidak kering, supaya tidak gatal. Okey, apakah lagi punca kita dapat gatal-gatal. Ini yang kita pergi yang biasa dulu, baru kita pergi deep. Yang biasa, ni pun tengah gatal ni. Mungkin kena gigit insect, ataupun gigit bugs, ataupun kena gigit dengan serangga. Sebab tadi Dr. Ju cakap, bila kita kena gigit dengan serangga, contohnya semut, ataupun contohnya lebah, ataupun contohnya lipan, selain daripada sakit lah, ataupun kena gigit, apa lagi. Jadi selalunya bugs ni ataupun insect ni ataupun serangga ni, dia ada toksin. Kalau digigit kita, dia lepaskan toksin. Jadi badan kita akan gatal. Jadi gatal tu yang disebabkan oleh gigit serangga tu, kalau badan kita react ataupun bertindak balas sikit, gatal tu kat situ saja. Tapi kalau badan kita boleh overreact, dia kata contohnya ada pencuri datang. Kadang tuan rumah tu saja yang kejar pencuri tu, tapi kadang-kadang satu kampung boleh kejar pencuri itu. Jadi satu badan semua gatal. Jadi bergantung kepada macam mana badan kita bertindak. Jadi ada orang dia punya sistem imun dia sangat-sangat sensitif, kena gigit sikit aja satu badan semua gatal. Itu adalah mungkin disebabkan oleh kena gigit serangga. Okey, yang paling ramai orang kena gatal-gatal ni adalah keadaan dipanggil dermatitis. Dermatitis ni adalah keadaan kulit. Derma tu kulit. Titis tu bengkak. Maknanya bengkak pada kulit yang bukan disebabkan oleh gigit binatang tadi. Jadi mungkin benda ni selalunya daripada dalam. Selalunya contohnya adalah kita kena chicken pox. Chicken pox adalah satu virus yang attack kita punya badan daripada dalam. Jadi seperti Dr. Ju cakap tadi, badan kita akan bertindak balas nak buang chicken pox. Juga kadang-kadang bukan chicken pox saja, banyak virus lain. That's why kadang-kadang kita ada masalah hand foot
tangan, kaki dan mulut. Kadang-kadang kita ada masalah juga, budak-budak kecil dapat apa dipanggil measles ataupun campak. Campak tu semua adalah virus. Jadi virus tu bila dia masuk je badan kita nampak ada benda asing, badan kita akan bertindak balas, keluarkan askar dia, sistem imun kita, dan askar kita akan keluarkan bahan-bahan untuk bunuh bakteria tu, bertindak balas, berperang dalam badan. Jadi hasil daripada peperangan itulah mengeluarkan bahan-bahan yang kadang-kadang menyebabkan kita gatal. That's why kalau orang ada masalah kena virus ni, selalunya dia ada merah-merah dekat kulit. Bukan semua virus lah yang badan kita overreact, yang bahaya kalau kita tak keluarkan immunity, ataupun kalau badan kita tak bertindak balas, takut badan kita kalah. That's why sebenarnya ingat tak, kalau kita masa kecil-kecil, kalau keluar campak demam panas sangat. Masa panas tu sebenarnya virus tu tengah attack badan kita bertindak balas. That's why badan kita akan panas sangat waktu tu. Dan lepas tu dia bertindak balas, lama-lama badan kita menang. Bila dah menang, itu yang keluar ruam. Sebab hasil daripada peperangan mengeluarkan bahan-bahan yang kadang-kadang menyebabkan dia berkumpul dekat kulit, menyebabkan badan kita bertindak balas, menyebabkan gatal. That's why lepas ruam keluar, barulah demam kebah. Sebab kita dah menang dekat situ. Jadi kalau ruam dah keluar, dah kebah, selalunya dia akan baik. Jadi gatal-gatal tu kadang-kadang beberapa hari tak baik. Sebab itu adalah hasil daripada tindak balas immunity kita. Jadi apa-apa viral infection boleh menyebabkan ruam. Contohnya virus tangan, kaki dan mulut. Benda tu, ruam tu dekat tangan saja. Sebab dia mungkin pergi dekat tangan saja. Jadi kulit kita bertindak balas dengan virus tu, menyebabkan keluarnya ruam dekat tangan dan kaki dan mulut. Itu pada budak-budak. Okey, dermatitis juga boleh disebabkan oleh jangkitan kuman. Contohnya kuman pergi dekat kita punya ruang liang roma ataupun dekat bawah kepada kita punya bulu badan tu, kat bulu badan kat bawah tu masuk kuman. Jadi masa dia masuk kuman, masa tu badan kita kita gatal. Selalunya kita gatal, kita garu-garu, 2-3 hari kemudian berkeluar nanah. Bila kita garu-garu, kadang-kadang tangan kita pula ada bawa kuman. Jadi kuman tu makin, tempat yang dah kena virus tu makin dapat jangkitan kuman. Lepas dah garu-garu 2-3 hari keluar bisul. Mula-mula gatal-gatal saja. Gatal tu just menunjukkan badan kita cuba nak mengelak. Dia kalah, last-last kita dapat bisul. Okey? Dan ia juga boleh disebabkan oleh serangan fungus ataupun serangan fungus atau kulat ataupun yeast ataupun kulat ataupun yeast. Jadi kulat kalau dia menyerang dekat kulit kita bertindak balas, sebab dia kadang-kadang kulit kita kalah. Bila kalah, dia hidup dekat kulit kita, itulah jadi kurap. Jadi kurap selalunya rupanya, bentuknya macam ada border kat tepi dia, macam cincin. Itu dipanggil ringworm, sebab rupa dia macam ada ulat. Tapi sebenarnya tak ada pun ulat. Jadi benda tu sebenarnya ada fungus dekat situ ataupun ada kulat dekat kulit kita. Jadi badan kita bertindak balas. Yang itu menyebabkan sampai ada, sebab kulat tu pergi kat sini saja. Jadi badan kita bertindak balas sampai dia keluar bulat-bulat tu. Itu adalah kurap. Kurap dia boleh juga disebabkan oleh jangkitan dekat kepala. Contohnya kita ada masalah jangkitan dekat kepala. Contohnya kita ada kita ada allergic dekat sesuatu, ataupun mungkin kita ada kelemumur. Kelemumur juga mula-mula dia sebabkan oleh overactive kita punya kelenjar dekat kepala, dekat scalp tu je, dekat kulit kepala. Tapi lama-lama dia boleh juga dapat jangkitan kulat. That's why kulat juga dekat kepala juga boleh menyebabkan gatal-gatal dekat kepala. Okey, apa lagi yang boleh menyebabkan gatal? Gatal. Mungkin kadang-kadang gatal tu boleh jadi bahaya. Sebab gatal mungkin kadang-kadang kita tengok, kita garu-garu gatal, bertumbuh lain hal pula. Dia boleh jadi kanser kulit.
Jadi kalau you ada satu benda yang sebelum tu tak gatal pun, ada birthmark contohnya, ada tag lalat tak gatal pun, tiba-tiba dia mula gatal, makin besar. Itu kita kena jumpa doktor, kena buat biopsi ataupun kena potong buang, kena cek, mungkin itu adalah kanser. Okey. Apa lagi yang boleh menyebabkan gatal? Yang paling sering sekali, bukan paling sering lah, yang orang jarang cerita selain daripada allergic tadi kan, daripada alahan disebabkan kita nak tapis benda luar. Jadi gatal juga disebabkan mungkin you ada masalah kencing manis. Kencing manis bila gula terlalu tinggi dalam darah, dia juga boleh menyebabkan gatal-gatal. Dia boleh merosakkan kita punya urat saraf dekat ujung bahagian kaki tangan, dekat ujung kulit, dan juga menyebabkan gatal-gatal. Yang paling penting, kencing manis boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Buah pinggang rosak boleh menyebabkan gatal-gatal. Macam mana caranya? Buah pinggang yang rosak, dia akan menyebabkan urea ataupun kita menyebabkan bahan toksik selain daripada urea berkumpul dalam badan kita. Sebab tugas buah pinggang kita adalah untuk menapis bahan kotoran ikut buah pinggang supaya dibuang ikut kencing. Jadi kalau buah pinggang kita rosak, bahan-bahan toksik ini tidak boleh dikeluarkan ikut buah pinggang. Jadi dia berkumpul dalam badan, terutamanya urea. Urea dalam badan kita hasil daripada kita makan protein haiwan antaranya lah. Jadi protein haiwan bila dari proses-proses badan kita, end product dia yang badan tak nak adalah urea. Jadi urea tu patutnya dibuang. Dibuang, boleh buat banjir urea. Tapi bila dia tak boleh dibuang, dia menyebabkan dalam badan kita terlalu tinggi urea. Terlalu tinggi urea menyebabkan dia pergi ke kulit, kat salur darah dekat kulit, menyebabkan kulit kita bertindak balas kepada bahan toksik ini, menyebabkan kita gatal. Siapa dekat sini ada saudara mara ke atau diri sendiri yang ada buah pinggang rosak dan ada gatal-gatal? Itu adalah disebabkan buah pinggang you rosak sebab urea you tinggi dalam badan. Kalau lepas dialisis ataupun lepas diet yang sesuai, you tak ada urea, you drop, gatal-gatal tu akan hilang. Sebab gatal-gatal tu adalah toksik daripada kita ambil daripada kegagalan buah pinggang. Jadi sebab tu kalau you nampak ada orang menggaru saja, you tengok muka dia macam pucat, you tengok muka dia lain macam, tak sehat, kemudian dia mungkin ada diabetik, dan dia cuma makan ubat saja, tak pernah cek, better suruh orang tu pergi cek sebab mungkin buah pinggang dia rosak. Jangan ambil benda tu ringan saja. Okey, yang seterusnya, buah pinggang rosak juga mungkin disebabkan oleh kita ada masalah hati. Hati kita rosak. Kalau hati kita rosak juga, sebab you kena tahu bahawa hati kita memproses banyak benda berlaku dalam badan kita. Hati kita yang menetralkan kita punya bahan-bahan toksik. Hati kita yang menetralkan ataupun menetralkan ubat yang kita makan. Hati kita yang menetralkan kalau ada invader toksik, ada chemical yang kita makan. Semua hati kita ni sebagai umpama lilin membakar diri. Dia sebenarnya yang mentoksikkan atau yang toksikkan semua toksik-toksik dalam badan kita. Yang ada, yang lalu kat tempat dia, semuanya dinyah toksikkan dalam situ. So, kalau hati kita ada masalah, so bahan-bahan yang patutnya dinyah toksikkan ataupun dinetralkan dalam hati kita tidak terjadi. Jadi ini menyebabkan bahan-bahan toksik itu pergi ke seluruh badan kita dan kulit, dan juga ke salur-salur darah yang ada dekat kulit kita, dan menyebabkan kita rasa gatal-gatal. Jadi kalau you ada gatal-gatal, jangan ambil macam ringan. Sebab mungkin you ada masalah-masalah yang besar ni. Mungkin juga you ada masalah thyroid yang overaktif. Thyroid yang overaktif juga akan menyebabkan ada masalah gatal-gatal. Dan satu lagi common juga yang boleh menyebabkan gatal, iaitu kanser darah, iaitu limfoma.
Jadi kalau you ada gatal-gatal, sebab limfoma adalah sel kanser darah berasal daripada immune system kita. Jadi kelenjar lymph node adalah kelenjar yang bertanggungjawab dalam immune system kita. Jadi bila kelenjar kita invade oleh kanser, kelenjar kita jadi kanser ataupun diseludup ataupun di-invade oleh kanser. Dia menyebabkan sistem imun kita jadi tak tentu hala. Jadi ini menyebabkan banyak toksin kat dalam badan kita, dan ini menyebabkan juga kulit kita akan rasa gatal. Jadi yang paling sering yang boleh menyebabkan gatal ni adalah kanser Hodgkin lymphoma ataupun cutaneous T-cell lymphoma. Itu sebab dia invade dekat kulit saja. Dekat kulit saja. That's why belum dia naik, kita akan rasa gatal-gatal. Okey, yang masalah hati tadi, selain daripada hati tu rosak. Hati rosak banyak sebabnya lah. Salah satu adalah mungkin you ada penyumbatan dekat salur hempedu. Kalau you gatal-gatal je, mungkin hempedu you saluran saluran daripada empedu, daripada empedu dia keluar pergi kat usus, pergi dekat liver semua. Saluran tu mungkin sumbat. Jadi saluran tu daripada hati pergi dekat empedu tu mungkin sumbat. Jadi itu menyebabkan empedu kita tak boleh jalan. Jadi bila empedu tu tak boleh jalan, itu juga boleh menyebabkan toksik dalam badan kita, dan kita punya dia boleh menyebabkan orang tu akan kuning, sebab dia ada obstruction kat dalam saluran kat hati dia. Bila ada penyumbatan dekat saluran kat dalam hati dia, menyebabkan kita dapat jaundice. Jaundice tu maknanya masalah kuning. Bilirubin you akan berlebihan, dan bilirubin yang berlebihan ini akan menyebabkan kita gatal. You pernah tak nampak ada budak kecil yang ada masalah hati, masalah saluran dekat hati yang kuning? Yang kuning. Jadi you nampak macam matanya kuning, perutnya buncit sebab ada masalah hati, dan you tengok dia akan menggaru saja sebab disebabkan oleh toksik daripada bilirubin tu. Okey, apa lagi yang boleh menyebabkan gatal? Mungkin you ada allergy skin reaction, tidak balas kulit kepada bahan-bahan tertentu. Mungkin you pakai rantai yang nikel, rantai yang bukan emas. Mungkin you allergic pada telefon you, pada bahan yang pada telefon tu. Mungkin you juga allergic pada sunglass ni. Mungkin dia punya you dah tak you pakai ni tiba-tiba merah-merah kini. Ataupun mungkin pada butang pinggang, tali pinggang you allergic. Itu allergic pada nikel ataupun allergic pada bahan-bahan nikel yang kita pakai. Juga mungkin kita allergic kepada badan kita bertindak balas kepada bahan luar. Contohnya pewangi. Contohnya mungkin badan kita punya shampoo ada bahan kimia. Jadi badan kita bertindak balas. Lepas bershampoo, gatal. Mungkin juga kita allergic kepada orang tengah buat simen kat rumah kita, tengah nyimen rumah, tiba-tiba kita gatal. Ramai sangat pasien yang datang ke klinik sebab dia nyimen rumah, dia gatal, dia allergic pada simen. Ada orang allergic juga pada getah. Jadi itu adalah tindak balas daripada bahan luar jugalah. So ada juga orang yang allergic kepada kat laut, dia pergi kat laut, dia mungkin kena obor-obor ataupun mungkin kena seaweed, kena seaweed juga boleh menyebabkan gatal-gatal. Tapi kalau orang tu 65 tahun ke atas, sudah menopause, sudah usia emas, dia kulitnya jadi nipis disebabkan hormon dalam badan dia sudah drop. Bila usia sudah meningkat, hormon-hormon wanita, hormon estrogen, hormon lelaki semua sudah drop. Bila sudah drop, kulit akan nipis. Bila kulit nipis, yang itu juga akan menyebabkan kulit kita nipis, kering, kemudian dia senang pecah. Jadi dekat kulit kita, Dr. Ju cakap tadi, kita ada banyak askar-askar kat situ. Jadi kalau orang tu 65 ke atas, itu dia gatal-gatal kulit dan dia tak ada penyakit lain, you dah check
Semua normal. Maknanya gatal-gatal tu cuma disebabkan oleh hormon dia yang dah kurang dan kulit dia kering dan menyebabkan dia gatal. Yang kes yang macam ni cuma pakaikan moisturizer pun dah okey. Jadi apa lagi yang boleh menyebabkan kita asyik gatal saja? Mungkin kita ada makan ubat. Mungkin ada makan ubat. Setengah orang alergik pada ubat. Ada orang alergik kepada ubat tahan sakit. Ada orang alergik pada ubat antibiotik. Kalau ada orang alergik pada aspirin. Itu kalau kita alergik pada ubat tu. Ada pula ubat tertentu yang dia sendiri menyebabkan gatal. Sebab dia sendiri toksik. Contohnya ubat-ubat yang kita ambil kemoterapi. Orang yang ada kemoterapi kadang-kadang asyik gatal saja. Sebab ubat kemo tu sendiri adalah toksik. Jadi badan kita tak nakkan dia. Jadi badan kita bertindak balas menyebabkan kita gatal. Dan ada juga ubat darah tinggi yang boleh menyebabkan kita gatal. Okey. Selain daripada tu, mungkin kita ada masalah urat saraf. Urat saraf kita jam juga kita boleh menyebabkan gatal. Contohnya orang yang ada masalah kena kena yang dipanggil orang Melayu panggil kayap. Kena kayap. Kayap ataupun dalam bahasa perubatan dipanggil herpes zoster. Herpes zoster ni adalah jangkitan virus pada kulit, pada urat saraf yang bagi kat kulit. So dia selalunya kalau kena kat belakang, dia sakit kat dalam dulu. Kat dalam dulu sebab dia nyerang bahagian pangkal urat tu. Kalau dia kena dekat urat tu, dekat yang urat yang pergi ke punggung, dia akan sakit kat belakang dulu. Lepas tu baru dia keluar kat sebelah, sama ada kat sebelah perut, sebelah peha. Dan sebelum dia keluar tu, kita akan rasa gatal. Itu jadi kalau you ada gatal-gatal kat kulit dan kat belakang you tiba-tiba sakit, you kena suspect yang you mungkin ada masalah kayap ni. So kayap ni kalau tidak dirawat, ramai yang menderita sebab kadang-kadang dia tak faham. Jadi dia kata kayap ni kalau nak rawat, orang zaman-zaman dulu dia kata kena jumpa orang yang dara kahwin dengan duda ataupun janda kahwin dengan duda ke apa, suruh sembuh-sembuh kan. Ada kan orang dulu buat macam tu. Tapi sebenarnya kalau tidak dirawat, ramai yang ni sebab nerve dia, urat saraf dia rosak dan dia akan rasa sakit seumur hidup. Okey, mungkin you juga ada masalah stroke, post stroke, lepas stroke urat saraf rosak. Itu juga boleh menyebabkan gatal. Dan juga masalah autoimmune disease, contohnya multiple sclerosis. Itu adalah antara kenapa kita gatal. Jadi yang paling sering kita gatal adalah disebabkan yang dipanggil alergik tadi. Alergik mungkin you ada resdung, asyik gatal je dekat hidung. Jadi kalau alergik sebenarnya resdung ataupun dipanggil allergic rhinitis, dia adalah masalah alahan. Masalah alahan maknanya disebabkan oleh tubuh kita mengeluarkan terlalu banyak sangat bahan untuk melawan alahan tu. Patutnya bila kita ada benda lain masuk, badan kita keluarkan, lepas tu dia dah drop. Tapi bila maknanya bila badan tu dia overreact, dia react terlalu over, dia menyebabkan badan you keluarkan terlalu banyak sangat bahan tu dipanggil histamin. Jadi histamin tu akan menyebabkan kita gatal. Jadi kenapa badan kita overreact macam tu? Maknanya terlalu over untuk melawan bahan tu sampai kita gatal satu badan, ataupun hidung kita gatal gila-gila, telinga kita gatal gila-gila, disebabkan oleh alahan tu. Itu adalah punca, 80% puncanya adalah masalah usus yang tak sihat. Mungkin you ada masalah leaky gut syndrome ataupun sindrom kebocoran usus yang berasal daripada masalah dalam perut seperti gastritis, GERD. Jadi kalau you ada masalah hidung, you ada masalah, you check you ada tak masalah perut. Kalau asyik aja sekejap makan kenyang pun lapar pun itu maknanya you ada masalah usus. Bila ada masalah usus, dia akan berlaku keadaan yang dipanggil leaky gut syndrome ataupun sindrom kebocoran usus dan menyebabkan usus you sangat sensitif. Usus you luka, cedera. Gastritis pun sama. Usus you cedera, luka dan menyebabkan you punya penutup tutup bokak, dan apa yang you bila you makan je penutup tak tutup rapat, asid naik atas dada, you dapat GERD.
Jadi bila you ada masalah gastritis ataupun masalah usus you ada masalah, yang usus you ada masalah, ini akan menyebabkan usus you sangat sensitif. Terkena sikit bahan, dia akan keluarkan histamin yang melambat-lambat. You silap je makan, histamin naik tinggi dan menyebabkan you akan dapat gatal-gatal sana, gatal-gatal sini. Asalnya Dr. Ju ada buat seminar sebelum dulu, free seminar on masalah gastritis dan GERD. Masalah eczema pun Dr. Ju ada buat seminar. Macam mana nak nak membetulkan you punya masalah eczema. Budak-budak kecil lahir-lahir dalam masa 3 bulan eczema, gatal teruk satu badan. Macam mana nak menangani? Macam mana nak buat dengan kes-kes macam ni? Rasanya Dr. Ju ada seminar on perkara ni. Kalau nak nanti Dr. Ju buat seminar khas untuk benda ni lagi sekali. Sama juga dengan gastritis GERD. Jadi Dr. Ju pun pernah buat beberapa kali seminar gastritis dan GERD untuk bantu anda macam mana nak reversekan balik you all punya masalah gastritis dan GERD. Bukan kawal saja. Ramai orang ada eczema, jumpa doktor akan bagi ubat gatal, iaitu antihistamin. Sebab orang yang gatal tu histamin tinggi. Ini kemudian dia akan bagi steroid. Lama-lama nanti steroid pun tak jalan. Satu badan gatal, sampai kaki semua ada eczema kan. Especially budak-budak kan ada eczema. Dah pun lama nanti kalau orang tua, doktor akan bagi ubat kanser ataupun dipanggil cytotoxic drug untuk mengawal masalahnya. Masalah allergic sebenarnya kita tak boleh lawan macam tu. Dia ada caranya. Kalau you nak lawan secara jahat tak boleh, you kena lawan secara baik. Jadi Dr. Ju ada guide orang macam mana nak lawan masalah eczema ni secara baik. Bukan secara melawan dengan bagi ubat, melawan. You tak akan ada kesudahan. You baik sekejap tapi tak boleh baik lama. Jadi masalah-masalah yang lain tadi tu semua, cara merawatnya adalah tengok puncanya. Kalau puncanya kidney disease, you kena rawat kidney disease. Malam ni Dr. Ju ada seminar kidney disease, chronic kidney disease. Macam mana seminar, macam mana nak reverse masalah buah pinggang kronik yang belum dialisis, supaya kalau insyaAllah kalau Allah Ta'ala nak izinkan, boleh reverse balik. Sebab Dr. Ju ada ramai guide orang untuk reverse dan ramai yang reverse. Dr. Ju akan bagi case study malam ni. Macam mana ada beberapa orang, kita boleh bagi sikit saja macam mana orang boleh reverse masalah buah pinggang dia. Jadi siapa-siapa yang belum daftar, mungkin ada sikit lagi masa untuk you all kalau nak berdaftar untuk masalah buah pinggang. Mungkin you all ada gatal-gatal, you all check mungkin next time kita ada kursus ni lagi, you all boleh join lagi. Okey, jadi untuk hari ni itu saja Dr. Ju nak sampaikan masalah gatal-gatal. Kalau gatal nak dapat duit tak apa, tapi kalau gatal sebab penyakit, sebab masalah buah pinggang, sebab masalah hati, baik cari penawarnya. Okey, itu saja daripada Dr. Ju. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah kita buat seminar GERD ya. Okey, terima kasih. Bye.